Jadi Amba pakai sarung, Amba akan tangkap dia. Okey, ni dapat ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini sahabat, Amba ingin berkongsi pengalaman dalam panen ataupun tuai madu kelulut pada waktu malam ni sahabat. Oleh kerana di siang hari terdapat beberapa jenis kelulut, walaupun sama-sama jenis Itama ataupun Itama Bakri, sifatnya tidak sama sahabat. Dan kelulut yang saya budidaya, saya pelihara, ada terbahagi bila saya tuai pada waktu malam dan siang ni, saya boleh kategorikan dalam empat jenis, empat macam perangai lah kelulut ni. Nombor satu dia jenis garang ataupun galak di siang hari, dan malam hari pun sama, dia garang dan galak juga walaupun kita tuai pada malam hari. Nombor dua, yang dia jenis galak di siang hari, garang di siang hari, tapi pada waktu malam dia tidak menyerang kita, tidak gigit sangatlah. Adalah seekor dua hinggap di baju, di tangan, di sarung tangan. Hatta lampu pun hanya beberapa ekor saja dia pergi ke lampu tu. Yang ketiga, jenis jinak di siang hari, di malam hari dia pun ada jinak. Ini selamat. Okey. Tapi yang jenis ini, yang tiga ini tidak perlu dipanen waktu malam pun. Yang keempat, dia jinak di siang hari, galak waktu malam. Kalau yang ini baik dipanen pada waktu siang lah. Okey, yang jenis yang Amba ingin kongsi pengalaman ni, yang jenis nombor satu dengan nombor dua tadi. Yang mana nombor satunya galak di siang hari dan di malam hari deh. Sebab okey. Di siang hari, kalau kita panen keluluk jenis ni, pada pengalaman Amba ni, ini jenis Itama Bakri. Banyak hok macam ni sebab kita tuai waktu siang, dia bukan sahaja berperang sama sendiri, tapi dia pergi kacau koloni lain yang berhampiran dengan dia. Sebab saya budidaya menternak kelulut ni di lahan sempit, kawasan yang terhad. Jadi jarak antara satu koloni dengan satu koloni tu lebih kurang satu depa lah, lebih kurang satu depa hingga satu setengah depa lah, lebih kurang jarak dia. Jadi dia akan kacau, dia pergi ke kelulut lain ataupun kita tuai kelulut lain. Bila kita buka topping tu, dia mungkin dia berbau, kelulut tu panik nah. Belum tenang dia pergi serang. Pernah terjadi dia pergi serang dalam topping kelulut sebelah dia tu, habis mati dalam kantung-kantung madu. Saya ambil satu sesi untuk buang satu persatu kelulut hok mati di dalam. Hampir setiap kantung madu dalam topping tu ada beberapa kelulut hok mati situ. Ambil masa lebih 1 jam untuk bersihkan tu kantung madu tu daripada kelulut yang mati. Okey, yang macam ini lebih elok dipanen waktu malam. Sebab apa? Sebab apabila kita panen pada malam hari, kelulut semua duduk dalam sarang. Walaupun kelulut yang jenis ini galak di siang dan malam hari ni, dia galak pada malam hari. Jadi tapi kenampakan dia tu, penglihatan dia tu terhad sebab dia mungkin hanya serang kita saja. Sebab kita masih berada di bawah cahaya lampu tu, dia mungkin masih boleh nampak lah. Dia berkerumun di Amba masih lagi kena pakai baju kalis keluluk tu sebab dia berkerumun, dia gigit, dia tetap masuk dalam baju apa semua dah. Cuma
dia tidak boleh menyerang keluluk lain sebab keluluk lain tidak keluar. Di mucung pun tidak ada, semua duduk dalam sarang. Jadi dia huha-huha berkeliaran di sekitar toping dia sahaja. Jadi yang jenis nombor 1 ni elok sesuai dipanen pada waktu malam. Tapi kita tengok juga jenis dia, sama ada dia jenis bila dia galak tu dia berada di sekitar toping sahaja ataupun dia berkeliaran. Kalau dia jenis berkeliaran, dia turun ke tanah, dia merayap di tiang sarang, di daun-daun berdekatan. Yang paling bahaya dia turun ke tanah, sebab bila dia turun ke tanah, ini dia akan menyebabkan pemangsa lain tertarik. Contoh yang hamba kendali baru ni, katak, sahabat. Katak ni dia nocturnal, dia waktu malam dia keluar. Ada jenis katak dia keluar, dia lebih aktif pada waktu malam. Bila dia keluar, dia makan terus keluluk tu. Jadi satu kerja pula saya untuk kutip katak ni. Kita tangkap katak-katak ni, buang dalam semak, bagi jauh sikit. Tapi bila kita naik ke rumah, pulang ke rumah, tidur, kita tak tahu apa jadi. Sebab keluluk tu akan berkerumun di situ, sehingga dia nampak cahaya matahari pada keesokan harinya. Jadi kita meletakkan keluluk tu dalam risiko dimakan oleh pemangsa dia. Itu kelemahan dia lah. Nombor 2 tadi, amboyak galak di siang hari tapi jinak di waktu malam. Yang ini sahih sah sesuai di panen pada waktu malam. Cuma nombor 1, nombor 2 spesies ni kita masih lagi kena tengok keburukan dia lah. Keburukan dia ialah pemangsa. Kalau ada pemangsa lah, kalau dia jenis merayau-rayau, dia hilang arah tu, dia akan bermain di tanah, dan dia berkerumun ni dalam bilangan yang banyak. Dia berkumpul, setompok macam tu. Jadi mudah bagi pemangsa untuk makan dia. Jadi gitulah sahabat. Kita tengok video yang hamba berkongsi tu. Okey, lanjut. Jadi sahabat, sebab boleh tengok dah, ni hamba sudah alih lampunya berada di situ agar sedikit jauh daripada tubuh hamba lah. Kalau tidak nanti dia hinggap dekat sangat dengan baju kalis keluluk yang hamba pakai. Jadi sahabat boleh tengok dah, sama ada dia menyerang ataupun tidak. Namun begitu, hamba tidak mahu buka baju kalis keluluk lah. Hamba masih pakai untuk sebab-sebab kebersihan. Sebab boleh tengok dah, hamba seduk, dia tidak hinggap, tapi dia mengerumuni lampu. Dia tidak hinggap di hamba ni. Di sarung tangan pun ada 1-2 sahaja yang menyerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat. Hamba lagi malam 2 hamba menyeduk madu pada waktu malam. Okey, pada hari kemarin, malam kemarin, okey, keluluknya sedikit pun tidak datang menyerang hamba ni. Malam ini hamba terpakai kalis keluluk ni, dan tengok tu, ada keluluk yang sangat galak mengkerumun kepada lampu. Dan juga yang paling kita tidak mahu sahabat, dia hilang tujuan lalu dia merayap di lantai tanah, pada permukaan tanah sahabat. Jadi ini tidak baik kerana tengok tu sahabat, ada apa tu. Ini katak ni pemangsa keluluk. Habislah dia dimakan keluluk. Kalau kita seduk waktu siang, sekurang-kurangnya dia tidak berada di tanah gini sahabat, dan tidak senang dimakan oleh pemangsa seperti katak. Tapi kalau malam macam ini, agak amat mudah menjadi mangsa pemangsa seperti ini je sahabat. Jadi ini apa yang hamba perlu buat ialah hamba akan tangkap katak itu. Hamba pakai glove, hamba pakai sarung ni. Jadi hamba pakai sarung, hamba akan tangkap dia. Okey, ni dapat ni. Ni kataknya dalam ni sahabat. Nampak tu? Itu kataknya. Jadi hamba akan buang lah. Dia akan buang jauh-jauh.
Katak ini dalam Islam antara binatang yang tidak boleh dibunuh sahabat. Jadi kita tidak, hamba tak akan bunuh dia, tapi hamba akan buang ke dalam semak ni lah. Semak depan ni jauh sikit, baling sekuat hati. Okey. Dan hamba ingin tengok lagi koloni yang satu lagi yang hamba juga tuai. Rupanya keleluk ini dia tidak sama sifat dia sahabat. Ada yang agresif, ada yang tidak, ada yang walaupun kita tuai pada waktu malam, dia bertempiaran keluar daripada sarang dan merangkak, merayap di atas tanah macam ini tadi. Satu koloni ini paling teruk, dia merayap, tengok tu. Dia berada setumpuk di situ, setumpuk di situ. Ini dia sudah tidak jumpa cari corong dia. Dan ini kalau ada pemangsa seperti katak ni, hamba akan tangkap dan buang jauh-jauh lah sebab. Dan selepas pada ini, dalam laman ni kalau ada hamba nampak kodok katak ke, orang seberang panggil apa, katak juga kan, hamba akan buang lah kalau ada ternampak katak. Lepas ini terutama sekali katak puru dengan katak lembek tu lah. Katak lembek tu yang kuat, dia badan kecil tapi dia makan banyak. Jadi macam tu lah sebab. Hamba akan habiskan seduk madu mungkin 2 sarang lagi, sebab alang-alang hamba sudah berada di laman ni. Lepas tu hamba akan kemas dan naik tidur lah. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Oh ya, ini hamba letak payung sebab tadi dia hujan petang tadi. Jadi hamba takut titisan air daripada pokok tu dia jatuh dalam toping. Jadi hamba buat macam ni. Jadi ia selamat lah. Okay sahabat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.